Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan baik-baik saja. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita di unit 15, iaitu tajuknya ialah sikap yang baik. Dan hari ini kita akan belajar untuk membina ayat penyata. Apa itu ayat penyata ya? Ayat penyata ni maksudnya ialah ayat yang memberikan pernyataan. Jadi untuk membina ayat penyata, kita perlu ikut langkah-langkah ini. Untuk ayat penyata, perkataan di hadapan sekali, mula-mula sekali. Kita kena letak nama siapa. Nama orang. Siapa. Contoh kat sini cikgu tunjuk, contoh cikgu ialah adik. Orangnya ialah adik. Kemudian kata kerja iaitu aktiviti ataupun adik ni tengah buat apa. Adik ni sedang buat apa. Jadi aktiviti yang adik sedang buat ni ialah membaca. Adik membaca. Kemudian yang ketiga, kena ada perluasan. Yang mana perluasan ni kita guna untuk lengkapkan ayat kita lah. Kita boleh guna sama ada di mana ataupun tempat lah. Di mana adik membaca ni? Di dalam bilik. Ataupun bila. Bila adik membaca? Pada waktu malam. Boleh letak juga. Ataupun objek apa? Objeknya ialah buku. Adik membaca buku di mana? Di dalam bilik. Jadi taulah lengkap ayat kita. Dan jangan lupa di belakang sekali perlu letak tanda noktah. Contoh cikgu yang kedua. Contohnya ialah siapa? Mula-mula sekali siapa? Aiman. Aiman. Aiman tengah buat apa? Aktiviti dia? Aiman bermain. Bermain. Bermain apa? Bermain bola. Di mana? Di mana? Di luar rumah. Jadi lengkaplah ayat kita. Dan jangan lupa di belakang sekali kena letak tanda noktah. Dan apabila kita menulis, akan jadi satu ayat yang lengkap macam ni lah. Yang ni adik membaca buku di dalam bilik. Yang tadi, yang atas tadi. Dan yang kedua, Aiman bermain bola di luar rumah. Kita gabungkan semua sekali menjadi satu ayat yang lengkap. Baiklah, sekarang murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 93. Dengan tajuknya ialah bersopan santun. Dan dekat sini ada 5 amalan yang sopan. Yang perlu kita contohi. Yang pertama ialah duduk bersila. Duduk bersila semasa makan. Yang kedua ialah menutup hidung dan mulut semasa bersin. Jangan lupa tutup hidung dan mulut. Sebab apa? Untuk mengelakkan jangkitan kepada orang lain. Yang ketiga ialah menutup mulut semasa menguap. Ini adalah antara amalan yang sopan. Yang keempat, semasa membeli makanan kita kena beratur. Ikut peraturan. Sila beratur semasa membeli makanan. Dan yang terakhir ialah berjabat tangan. Macam mana berjabat tangan tu? Bersalaman. Kita salam dengan orang bila kita berjumpa dengan seseorang. Jadi dengan menggunakan 5 gambar ini, kita akan membina ayat penyata yang betul. Kita beridah. Kita lihat gambar pertama ni duduk bersila. Jadi perkataan yang pertama yang kita perlu ada dalam ayat kita ialah nama orang dahulu. Jadi dalam gambar ni ialah jagu.
Okey, Jagu sedang buat apa? Jagu duduk bersila dengan sopannya. Okey, tanda noktah di belakang. Okey, jadi ini dah jadi satu ayat penyata lah. Kita panggil ayat yang kita bina ni. Okey, yang kedua ialah menutup hidung dan mulut. Okey, jadi yang pertama sekali kena tulis nama orang. Okey, ini sebabkan perempuan. Okey, nama yang diberi ialah Nurmi. Nurmi menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Okey, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan sapu tangan. Menutup mulut juga, tetapi menutup mulut semasa menguap. Okey, ini siapa? Ini ialah Amin. Okey, jadi ayat ni ialah Amin menutup mulut semasa menguap. Okey. Dan yang keempat. Okey, gambar beratur semasa membeli makanan. Okey, siapa yang tengah beratur ni? Okey, kawan-kawan kita ni. Okey, murid. Jadilah ayatnya murid-murid beratur. Okey, ni aktiviti dia lah atau kata kerja. Beratur semasa membeli makanan. Tanda noktah di belakang. Okey, dan yang terakhir ialah berjabat tangan. Okey, kat sini ada dua orang sedang berjabat tangan. Jadi kita boleh tulis ayat. Okey, kita bagi je nama. Nama siapa ni? Alif. Okey, Alif dan Amin sedang buat apa? Berjabat tangan semasa berjumpa. Okey, jadi lengkaplah ayat penyata kita. Okey, 5 ayat di sini. Seterusnya, aktiviti yang kita akan buat hari ini ialah murid-murid boleh rujuk buku aktiviti jilid 2. Kita boleh buka muka surat 19 dan juga 20. Okey. Dan arahannya ialah susun perkataan untuk membina ayat penyata. Okey, dari sini dia dah beri 5 gambar dan setiap gambar ni ada perkataan-perkataan yang kita perlu susun menjadi satu ayat yang betul dan juga lengkap. Okey, jadi macam mana nak susun perkataan-perkataan ni? Okey, yang pertama sekali, dalam banyak-banyak perkataan ni kita kena cari dahulu satu perkataan yang huruf di hadapannya ialah huruf besar. Jadi yang mana ada huruf besar? Ya betul, Nizam. Okey, Nizam ditulis dengan huruf besar N ni. Jadi Nizam ni akan berada di hadapan. Okey, perkataan ni akan berada di hadapan. Okey, Nizam dan ayahnya. Okey, dia pergi ke mana? Ke pejabat pos. Okey, pastikan kita kena tulis nombor perkataan. Barulah kita boleh tulis ayat dengan lengkap. Jadi tak adalah kita tersilap. Okey, contoh nombor 1 Nizam, nombor 2 dan 3 ayahnya, keempat ke dan kelima ialah pejabat pos. Okey, dapatlah ayat yang lengkap ni. Okey, lihat yang kedua, dah masuk ke pejabat pos, mereka lihat ramai sangat pelanggan. Okey, ni orang-orang ni kita panggil sebagai pelanggan. Okey, menunggu giliran untuk berurusan di kaunter. Ini ada kaunter, ada 4 kaunter di sini. Okey, ada 4 kaunter. Okey, jadi untuk membina ayat yang kedua ni, cuba lihat mana satu perkataan yang ada huruf besar. Ya, betul, di sini, para. Kan, betul tak? Okey, jadi tulis nombor 1 dahulu dan bulatkan. Okey, para apa? Para pelanggan. Nombor 2, bulatkan. Para pelanggan menunggu giliran. Jawapannya. Jadi nombor 3 pun bulat dan nombor 4, tulis nombor 4 dan bulatkan nombor ini. Dah bulat semua, barulah kita boleh tulis ayat yang lengkap ialah iaitu para pelanggan menunggu giliran. Jangan lupa tanda noktah di belakang
ayat, di akhir ayat. Okey, seterusnya nombor 3. Okey, kita lihat gambar nombor 3 ni. Okey, ada nizam. Okey, daripada sini bising tidak berbuat nizam. Okey, mana perkataan yang mempunyai huruf yang besar di hadapannya? Mana? Yang mana satu? Ya, betul, nizam. Okey, jadi tulis dulu nombor 1. Nizam. Nizam. Okey, apa aktivitinya? Dia buat apa? Tidak berbuat bising. Okey, jadi nombor 2 ni ialah tidak. Okey, tulis nombor dan bulatkan. Nizam tidak berbuat. Nombor 3 berbuat. Okey, bulatkan nombor 3. Dan akhir sekali ialah nombor 4. Okey, bulatkan. Jadi, ayat yang lengkap, yang betul ialah nizam tidak berbuat bising. Okey, tanda noktah di belakang. Okey, seterusnya gambar yang keempat. Okey, nizam buat apa kat sini? Yang ni nizam. Nizam membaca buku. Okey, nizam membaca buku, aktivitinya membaca. Okey, jadi yang pertama sekali tadi macam mana bila kita nak menyusun perkataan? Okey, cari dahulu satu perkataan yang huruf di hadapannya ialah huruf besar. Okey, mana? Ya, betul, ni dia. Okey, dia nombor 1. Dia, okey, apa aktivitinya? Membaca. Nombor 2. Dia membaca buku. Okey, membaca buku. Nombor 3. Okey, di mana? Di kerusi. Okey, nombor 4 di. Dan yang kelima, kerusi. Okey, nombor 5. Kemudian, bolehlah tulis ayat yang betul. Dia membaca buku di kerusi. Okey, seterusnya yang terakhir, okey, ayahnya pergi membayar di kaunter. Membayar apa? Membayar bil. Okey, jadi mana ayat yang pertama? Perkataan yang pertama, nizam ayah atau ayah nizam? Siapa yang membayar bil? Ayah nizam. Okey, jadi ayah perkataan yang pertama, kemudian nizam yang kedua. Okey, ayah nizam dia buat apa? Membayar. Okey, membayar ni ialah aktiviti. Membayar apa? Bil. Yang keempat, bil. Tulis nombor 4 dan bulatkan. Di mana membayar bil ni? Membayar bil di kaunter. Nombor 5 di, dan yang terakhir kaunter. Nombor 6. Okey, bulatkan. Dan ayatnya menjadi ayah nizam membayar bil di kaunter. Tanda noktah. Okey, jadi lengkaplah ayat kita. Dah betul dah. Okey, kita dah susun perkataan menjadi ayat. Okey, kemudian muka surat 20. Okey. Arahannya ialah tulis ayat penyata berdasarkan gambar. Okey, kat sini ada diberikan gambar juga dan kita diminta untuk membina ayat berdasarkan gambar ini. Okey, contoh yang pertama, okey, murid-murid berdiri semasa apa? Kat sini ada guru. Semasa guru masuk ke dalam kelas. Sebagai tanda hormat pada guru kan. Jadi kita kena berdiri apabila guru masuk ke dalam kelas. Okey. Kemudian gambar yang kedua. Kawan-kawan kita ni sedang beratur semasa menaiki bas. Okey, jadi ayatnya ialah mereka. Mereka ni ialah siapa? Okey, beratur. Beratur ni aktiviti. Okey, beratur. Okey, kemudian kita sambung beratur semasa menaiki bas. Okey, tanda noktah. Jadi lengkaplah ayat kita yang kedua. Okey, yang ketiga dia buat apa pula ni? Okey, Niza membuang sampah. Membuang sampah ke mana? Ke dalam tong sampah. Okey, jadi kamu tulislah. Okey, boleh tulis kat sini. Niza membuang sampah ke dalam tong sampah. Tanda noktah.
Okey, boleh tulis kat sini. Dan gambar yang ketiga dan gambar keempat dan kelima, kamu boleh lihat dan apa aktiviti yang mereka buat ni. Kemudian cuba bina sendiri ayat dengan betul. Okey. Jadi ini sahaja setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk pembelajaran akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.